Dia kumpul orang di Mekah dan dia cakap, dia cerita. Kita dah tutup bela dan sebagainya. Dan pada ketika itu ada orang yang bersama dengan Ali, Talhah dan juga Zubair. Talhah dengan Zubair duduk di Kufah, bai'ah dengan Ali. Kemudian mereka pergi ke Mekah. Pergi bersama dengan Aisyah ke Mekah. Duduk di Mekah. Dan setahun selepas Ali jadi khalifah, tahun 36, berlaku Perang Jamal. Kalau nak cerita tentang Perang Jamal, lain kali lah kita cerita apa yang berlaku dalam Perang Jamal dan sebagainya. Antara kumpulan Ali dengan kumpulan Aisyah. Dan dalam peperangan itu Talhah dan juga Zubair dua-dua meninggal dunia. Dua sahabat yang besar. Dalam sebahagian riwayat diceritakan bahawa tentera yang bersama dengan Ali, Syiah dan Khawarij seronok. Ali marah mereka. Tak boleh kamu berseronok setelah kamu mengalirkan darah dua orang sahabat yang bersama dengan Nabi SAW, Talhah dan Zubair. Mereka dibunuh dalam perang. Setahun lepas tu, Ali lepas habis selesai urusan di Baghdad, Ali pergi ke Syam untuk berperang dengan Muawiyah pula. Bukan untuk berperang, tapi peperangan ni terjadi, ada banyak sebab di sebalik peperangan tu. Maka dalam peperangan tu akhirnya tahkim ataupun Ali dan Muawiyah sama-sama bersetuju untuk gencatan senjata, sepakat. Maka mereka menghantar dua orang penting dalam tentera. Ali hantar Abu Musa al-Ash'ari, sahabat, mewakili Ali. Muawiyah hantar Amr bin al-As, sahabat juga, mewakili Muawiyah. Maka mereka berdua berbincang. Tuan, ini dua figure besar. Abu Musa al-Ash'ari dengan Amr bin al-As, dua orang sahabat yang mewakili dua kumpulan besar umat Islam, bincang untuk damaikan. Bahkan dalam perang Siffin, seorang sahabat yang juga hebat, seorang sahabat yang Ali sayang, Ammar bin Yasar, mati dibunuh dalam perang Siffin. Dan mereka berbincang. Itu yang berlaku ketika perang Siffin tahun 37. Lepas habis perang Siffin, selesai majlis tahkim dan sebagainya, maka pengikut Ali berpecah. Ada di kalangan pengikut Ali yang kata Ali salah, tak boleh berdamai dengan Muawiyah. Lalu mereka keluar daripada pengikut Ali, mereka jadi Khawarij. Ada orang yang kekal dan timbul pada ketika itu idea di mana Ali tak mungkin salah, dan Ali adalah khalifah yang benar. Abu Bakar dan Omar dulu rampas kuasa daripada Ali. Mereka ni dinamakan Syiah. Dan jumhur pada ketika itu, ahli sunnah pada ketika itu juga sokong Ali sebagai khalifah. Maka selepas itu, orang penting yang ada adalah 3 orang yang penting, yang menjadi sumber kekuatan umat Islam. 3 orang yang memimpin kesemua umat Islam pada ketika itu. Ali di Kufah, Muawiyah di Syam, dan juga Amr bin al-As, Panglima Muawiyah. 3 orang penting. Geng Khawarij, pada ketika itu mereka di Mekah, geng Khawarij. Mereka kumpul di Mekah, 3 orang lelaki di kalangan Khawarij, Abdul Rahman ibn Muljam, dengan Al-Barq bin Abdullah At-Tamimi, dengan Amr bin Bukair At-Tamimi. 3 orang ni. Mereka duduk pada tahun 40 Hijrah, mereka duduk di Mekah, mereka bincang. 3 orang ni kata, kami 3 orang akan bunuh 3 orang yang paling penting di kalangan orang Islam, supaya hilang pengaruh mereka di kalangan umat Islam. Sebab 3 orang Khawarij ni kata tak boleh. Sebab 3 manusia ni buat hukum sendiri. Ali, Muawiyah dan juga Amr bin al-As. Mereka tak hukum dengan hukum Allah. Tuan, Khawarij ni perangai dia memang buruk. Dia kata semua orang sesat. Sebab apa Ali sesat? Sebab Ali berdamai dengan Muawiyah. Sebab apa Muawiyah sesat? Muawiyah sesat sebab Muawiyah keluar berperang dengan Ali. Sebab apa Aisyah sesat? Aisyah sesat sebab Aisyah keluar berperang dengan Ali. Semua sesat. Maka 3 orang lelaki ni, mereka ni ahli ibadah. Mereka bersepakat untuk jatuhkan 3 pemimpin utama Islam pada ketika itu. Abdul Rahman ibn Muljam, dia kata aku akan bunuh Ali. Abdul Rahman ibn Muljam. Dan orang yang kedua, Al-Barq bin Abdullah At-Tamimi, dia kata aku akan bunuh Muawiyah. Orang yang ketiga, Amr bin Bukair At-Tamimi, dia kata aku akan bunuh Amr bin al-As. Mereka duduk di Mekah, 3 orang sepakat, ta'aqad. Mereka setuju dan bersepakat untuk ketiga-tiga mereka nak pergi bunuh 3 orang ni. Tuan-tuan, pada 17 Ramadan mereka keluar menuju ke tempat masing-masing.
Abdul Rahman ibn Muljam, dia mai ke Kufah untuk bunuh Ali. Bila Abdul Rahman bin Muljam sampai ke Kufah, dia ni daripada keturunan Muradi. Ada orang Muradi yang dia tahu cerita, datang kepada Ali, cerita dekat Ali. Abdul Rahman ibn Muljam ni datang ke Kufah nak bunuh. Ada orang di kalangan Muradi nak datang ke Kufah nak bunuh engkau. Ali bila dengar perkataan tu, Ali kata, inna likulli rajulin malakan yahfadhanahu. Ali kata, untuk setiap seorang di kalangan manusia ada dua malaikat yang jaga dia. Fima lam yaqdir, di atas benda-benda yang kita tak mampu, ada dua malaikat yang jaga kita. Fa idza ja'al qadar khalaya bainahu wa bainah. Kata Ali, tetapi apabila datang takdir Allah, maka kedua-dua mereka akan meninggalkan orang tu. Tuan, Ali relax. Bila orang kata ni orang nak bunuh khalifah, Ali kata setiap seorang di antara kita ada dua malaikat yang jaga dia. Apabila ja'al qadar, apabila tetap ketentuan Allah yang mana seseorang itu akan akan mati, maka pada ketika itu, kata Ali, orang akan berpecah meninggalkan dia. Dua malaikat ni akan berpecah meninggalkan manusia. Khalaya bainahu wa bainah. Tuan-tuan, Nabi bagi tahu tentang kematian Ali. Dalam hadis yang Albani hukum sebagai sahih, Nabi SAW satu hari Nabi tanya kepada Ali, atadri man ashqal awwalina wal akhirin? Nabi tanya ke Ali, tahu tak siapa orang yang paling celaka di kalangan orang awal dan orang hujung? Ali kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lagi tahu, lebih tahu. Kata Nabi, ashqal awwalin akhirun naqah. Orang yang paling celaka di kalangan umat terdahulu, akhirun naqah, orang yang telah membunuh naqah, binatang. Binatang yang Allah utus, unta. Kaum Nabi Saleh. Allah sebut dalam suratul A'raf, wa ila thamud akhahum salih. Allah utuskan kepada Thamud Nabi Saleh. Dan diceritakan, ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah. Allah berikan kepada mereka ayat petanda. Ini adalah naqah, binatang yang Allah bagi, unta yang Allah utuskan kepada mereka. Fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adabun alim. Allah kata, cerita kepada Samud, kaum Nabi Saleh, tinggalkan unta-unta ni